laporan. Dan untuk makmal ni laporan ringkas. Okey. Penilaian akan berdasarkan rubrik yang diberi itulah. Boleh Jelas? Okey. Perkara penting. Perkara pertama yang saya nak tekankan di sini adalah gunakan data kumpulan masing-masing. Jangan pandai-pandai guna data kumpulan lain. Okey. Nanti markah awak pun jadi lain. Okey. Biasanya berkuranglah disebabkan perkara tersebut. Okey. Dan macam biasa untuk sesi makmal space ni ada macam-macam isu, ada yang terpaksa bekerja pada waktu makmal, ada briefing. Kalau semasa sesi face to face dulu, ada yang nak cuti kahwin lah, macam-macam hal. Okey. Kali ni pula ramai nak pergi vaksin dan sebagainya. Okey. Tak ada masalah. Yang paling penting gunakan data untuk kumpulan anda. Lepas tu pastikan kalau ada siapa ahli kumpulan yang tak boleh hadir pada masa ni disebabkan macam-macam kekangan yang ada, pastikan saling bantu-membantu satu sama lain. Okey. Tolong kawan masing-masing dan kenal ahli dalam kumpulan masing-masing. Laporan tersebut juga perlu ditulis dalam tulisan tangan. Okey. Dan akhirnya dah tulis tu, tak payah nak post, tak perlu. Okey. Scan benda tu, okey, tukar dalam format PDF, dan kita ada 2 eksperimen, jadi maksudnya ada 2 file PDF yang awak perlu hantar nanti. Segala rajah ataupun pengiraan awak boleh kira menggunakan MATLAB ke Excel ke dan apa-apa komputer yang apa-apa present yang awak ada, okey, menggunakan komputer tak ada masalah, tapi dalam laporan perlu ditulis dalam tangan. Okey. Untuk rajah contohnya graf, okey, boleh plot pakai Excel, tak ada masalah. Okey. Laporan perlu dihantar pada paling lewat hari Sabtu 31 bulan 7 sebelum 12 tengah hari. Okay. Nanti pembantu saya akan bagi link untuk Google platform di mana awak perlu hantar laporan tersebut. Okey. Boleh Ada sebarang soalan sampai sini? Jelas? Jelas. Jelas betul. Okey. Untuk pastikan memang betul-betul jelas, saya akan kongsikan lab sheet ni ataupun briefing ni, okey, dalam ruangan chat tu. Okey. Masuk dalam ruangan chat sekejap. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Okey, nanti saya akan masuk dalam WhatsApp lah macam ni. Okey, nampaknya tak boleh masuk dalam chat Webex ni. Tak apa, tak ada masalah. Okey, nanti saya akan bagi briefing slide ni supaya semua orang ingat. Okey, jadi kita ada 2 eksperimen. Eksperimen pertama melibatkan gyroscope. Okey, eksperimen kedua melibatkan balancing. Okey, kedua-dua topik ni adalah topik yang awak pernah jumpa dalam subjek mekanik mesin dan getaran. Okey, jadi untuk eksperimen pertama, kita akan melihat tentang konsep gyroscope. Okay. Kita nak tengok bagaimana prinsip gyroscope ni berlaku secara fizikal. Okay. Itu tujuan eksperimen ni sebenarnya. Tapi disebabkan tak boleh buat secara fizikal, jadi awak perlu tengok video tersebut, tengok pemerhatian yang boleh dilakukan dan juga pengiraan yang terlibat. Okay. Apa dia persamaan gyroscope? Ni mudah je. Okay. Persamaan dia moment gyroscope, okey, momen yang terhasil daripada kesan gyroscope, dia bersamaan dengan polingan atau bahasa Inggeris panggil precession darab vektor, okey, ataupun cross product ni I, ini maximum inertia, okey, atau momen luas kedua dan juga kita punya precession. Ada siapa yang tak dapat masuk dalam link? Tak dapat masuk. Okey, harap semua ada dalam sesi Webex ni. Okey, jadi kita punya persamaan moment gyroscope sama dengan precision cross product I ataupun maximum inertia kali dengan speed. Okey, ni persamaan moment gyroscope.
Mudah je. Okey. Jadi moment gyroscope sama dengan precession, cross, I, speed. Okey. Jadi apa unit moment? Semua tahu unit moment, Newton meter. Okey. Daya kali jarak. Unit precession dan unit spin sama sebab dua-dua melibatkan pusingan. Okey. Ini pun pusingan, precession pusingan, spin pun pusingan. Jadi unit yang biasa kita pakai adalah pusingan saat ataupun dalam unit radian, radian per second. Precession pun radian per second. Okey, boleh juga kita nak pakai RPM, tak ada masalah. Okey, sama. Kedua-dua adalah unit hal laju sudut. Okey. I unit dia adalah kilogram meter persudut ataupun jisim kali dengan jarak persudut. Okey. Jadi macam mana kita nak bezakan precession ni dan juga spin dalam satu sistem. Okey, ni kita punya precession. Ni spin ataupun pusingan. Macam nak bezakan? Cara yang paling mudah adalah spin ni sentiasa jauh lagi besar daripada precession. Apa yang jauh lagi besar tu? Dari segi magnitude dia. Maksudnya spin akan berpusing dengan kelajuan yang jauh lagi tinggi berbanding dengan precession. Itu je cara kita nak pasti. Okey. Dan biasanya untuk berlaku kesan moment gyroscope ni, okey, untuk ada kesan moment gyroscope ni, kita kena ada sesuatu yang mempunyai I yang besar ataupun benda yang berat yang berpusing dengan kelajuan yang tinggi. Okey, benda yang berat pusing dengan kelajuan tinggi, jadi kita akan ada kesan moment gyroscope. Okey, benda yang perlu ada adalah benda yang berat pusing dengan kelajuan tinggi. Baru boleh ada kesan moment gyroscope. Kalau ini tak ada, contoh kita ada moment, kita ada precession, dia tak akan menghasilkan spin. Tapi dua ni kena ada dulu. Benda yang berat pusing kelajuan tinggi, baru boleh ada kesan moment ataupun precession. Okey. Jadi yang ini kena ada dulu. Lepas tu baru lagi dua ni. Sama ada moment ataupun precession yang terhasil. Okey. Jelas Jadi bila kita sebut moment, kita tak boleh lari daripada hakikat bahawa dia melibatkan pusingan. Okey. Moment mesti pusingan. Pusing ikut jam, lawan jam. Macam yang kita pernah belajar sebelum ni. Precession pun ni adalah pusingan. Spin pun pusingan. Okey. Semua melibatkan pusingan. Okey. Semua melibatkan pusingan. Jadi pusingan tu macam mana kita nak tahu arah dia? Senang je, kita boleh guna kita punya ibu jari. Okey, ibu jari. Arah ibu jari ni merujuk pada arah pusingan tersebut. Okey, arah pusingan. Jadi kita punya jari ni, keseluruhan jari yang lain ni adalah arah pusingan dia. Okey, contoh dia pusing macam ni, jadi arah dia ke mana? Ke atas. Merujuk pada arah kita punya ibu jari. Okey, kalau dia macam ni, dia ke bawah. Macam ni dia ke tepi. Dan macam ni dia ke tepi belah sini pula. Okey, jadi ini adalah arah pusingan. Jari-jari yang lain ni merujuk pada arah pusingan. Ibu jari merujuk pada dia pergi ke mana. Okey. Jadi kat sini kita ada dua dalam slide ni. Satu merujuk pada spin, satu lagi precession dan moment. Contoh kalau kita tengok kat spin ni, kenapa spin ni melibatkan disk ni? Sebab kita tahu disk ni dia ada jisim. Okey, dia berat. I dia besar. Okey, jadi kita ada satu benda besar yang ataupun benda yang berat berpusing. Jadi dia ada I ni berpusing dengan kelajuan tinggi dan dia akan hasilkan spin dekat sini. Jadi kalau pusingan dia macam ni, okay, ni arah pusingan dia. Jadi maksudnya arah jari kita akan ikut arah pusingan tu. Ibu jari akan beri kita arah spin yang terhasil. Jadi arah spin tu adalah arah sini. Ini arah spin ataupun arah vektor spin sebut. Okay. Kalau pusingan dia untuk rajah kedua ni, pusingan dia macam ni. Jadi arah vektor untuk spin ni adalah ke sini. Okey, ikut kita punya arah. Terbalik. Sana sebenarnya. Okey, ikut kita punya arah ibu jari. Jelas kalau dia ke atas, sama juga. Letak macam tu. Okey, susun kita punya jari yang lain supaya ikut arah pusingan ni. Jadi arah ibu jari ke atas. Okey.
mudah, senang. Sama juga untuk precision dan juga moment. Okay, dalam kes ni kita ada contoh macam ni, pusingan dia macam tu. Okay. Jadi untuk tahu arah precision, dia akan ikut arah ibu jari, arah precision. Okay. Sama juga untuk contoh yang seterusnya. Boleh? Jelas kan? Yang kita kena tahu secara fizikalnya, moment gyroskop hanya akan terhasil bila kita ada spin ni berserta dengan I ataupun benda yang berat yang berputar pada kelajuan tinggi. Baru akan ada kesan moment gyroskop. Jelas Okey. Ada soalan sampai situ? Boleh? Boleh tak? Okey. Okey, kita tahu moment sama dengan I spin balik. Precision cross I spin. Okey. Ni adalah persamaan moment gyroskop. Ni semua adalah vektor ni. Okey, ni semua adalah vektor. Okey, maksudnya dia akan ada arah. Cara paling senang untuk ingat benda ni adalah merujuk pada kita punya tangan. Ibu jari akan merujuk pada arah precision. Okey, ni adalah ibu jari. Okey, jari telunjuk akan merujuk pada arah spin. Ni jari telunjuk. Okey, dan jari tengah kita ni akan bagi kita arah moment. Jadi bila kita tahu dua daripada tiga ni, kita boleh tahu arah yang ketiga. Okey, contoh kalau kita tahu speed dan precision. Okey, kita tahu speed dan precision, kita boleh dapat arah moment. Okey, kita tahu spin dan moment, kita boleh dapat arah precision. Okey, soalan saya, boleh tak kalau kita ada moment dan spin, boleh tak kita dapat arah moment dan precision, boleh tak kita dapat arah speed? Boleh. Boleh. Jawapan yang sebenar adalah tak boleh. Secara fizikal benda ni tak berlaku. Okey, sebab apa secara fizikal benda ni tak berlaku? Macam saya cakap tadi, untuk ada kesan moment gyroskop, apa perlu ada dalam sistem? Kena ada benda yang berat, berputar dengan kelajuan tinggi. Ni, benda ni kena ada. Spin kena ada. Jadi dalam satu sistem, apa yang ada dulu? Spin. Bila ada spin atau benda berat putar kelajuan tinggi, baru boleh ada kesan moment gyroskop. Jadi dalam dunia fizikal tak boleh ada moment dan precision yang akan menghasilkan spin. Tak ada. Yang ada adalah spin yang dikenakan precision akan hasilkan moment. Ataupun spin yang dikenakan moment akan hasilkan precision. Okey. Walaupun secara matematiknya yang persamaan warna biru ni macam logik, tapi secara fizikal tak berlaku. Okey, yang ini yang berlaku secara fizikal. Okey. Jelas Jadi ini spin ni mesti ada dalam sistem, baru akan berlaku kesan moment gyroskop. Okey. Jadi kita boleh guna tangan kanan kita, okey. Rasa semua orang tangan kanan sama je. Okey, kita boleh gunakan tangan kanan kita ni dan juga persamaan moment gyroskop untuk menentukan arah sama ada moment ataupun precision. Okey, sama ada moment atau precision. Dalam kelas ada setengah pensyarah akan menggunakan terma di mana kalau kita ada spin dan kita kenakan precision ni ataupun spin campur dengan precision, ini adalah kes yang dipanggil sebagai force precision. Yang kes yang kedua ni, bila kita ada moment ni, ni kes force moment. Okey. Tapi tak ada masalah, tahu ke tak tahu tak ada masalah. Kita boleh gunakan tangan kanan kita dalam persamaan ni untuk menyelesaikan masalah ataupun arah untuk moment gyroskop. Okey. Untuk dapat magnitude tak ada masalah kalau kita tahu berapa magnitude moment, okey, dalam Newton meter, berapa magnitude precision dalam radian per second, berapa magnitude I dalam kilogram meter kuasa 2 dan juga speed dalam radian per second. Tahu semua ni, kita boleh kira. Contoh kita tahu berapa magnitude precision I dan speed, kita boleh kira berapa magnitude moment gyroskop yang terhasil.
Okay, untuk pengiraan magnitude senang, terus je. Okay, dia macam kali biasa. Tapi untuk menentukan arah, kita kena guna kita punya tangan kanan sebab dia melibatkan kali vektor kat sini. Okay, cross product. Okay, boleh ya? Jadi untuk memastikan semua faham, kita test. Okay, jadi ni bukan awak punya eksperimen, ni saya nak test je. Awak betul tak faham apa yang saya cerita tadi? Okay, jadi awak ada awak punya tangan kanan, ibu jari arah precision, jari tunjuk arah spin, moment diberikan oleh jari tengah. Okey, kita tahu persamaan moment giroskop, moment sama dengan precision cross I spin. Jadi kita tahu 2 daripada 3 ni kita boleh dapat lagi satu. Okey, katakan awak naik motosikal ataupun basikal pun boleh, tak masalah. Okey, dan tayar kita ni berat. Okey, bukan sekat berat je, bila kita naik motosikal ataupun basikal, kita akan bergerak dengan kelajuan tinggi. Jadi, dalam kes ni, dalam sistem ni, apa yang berpusing dengan kelajuan tinggi? Kita punya tayar kita. Okey, tayar, contoh dalam kes ni, tayar motosikal ni yang pusing dengan kelajuan tinggi. Okey, tayar motosikal yang pusing dengan kelajuan tinggi. Katakanlah kita tengok motosikal ni dari belakang. Tengok dari belakang. Okey, jadi ni yang kita nampak. Okey, kita nampak tayar motosikal tu, nombor plate dia, contohnya kalau ada. Okey, dan ni handle dari belakang. Okey, ini pandangan dari belakang. Jadi disebabkan motosikal tu bergerak ke depan, jadi pusingan tayar tu akan menyebabkan dia pergi ke depan. Betul? Jadi tayar ni akan pusing dan motor tu akan bergerak ke depan. Dan pusingan tayar ni disebabkan kita tahu dia laju, dia adalah kita punya speed. Okey, dia adalah kita punya speed. Okey. Berdasarkan pandangan dari belakang ni, agak-agak spin ni bergerak ataupun arah vektor spin ni ke kiri ke kanan? Kanan. Kiri. Okey. Kiri. Ini kita pandang dari belakang, jadi tayar tu dia susah saya nak lukis ni sebenarnya. Dia macam tu. Okey. Kan? Dia bergerak ke depan supaya kita ke depan. Jadi kalau kita tengok kita punya jari, ibu jari, pusingan macam tu, ibu jari akan ke kiri. Ini sebenarnya arah spin kita. Ke kiri. Okey. Arah pusingan dia macam ni. Okey. Tapi kalau kita guna kita punya ibu jari, pusingan macam tu, dia ke kiri. Okey, ke kiri slide ni ataupun ke kiri awak. Okey. Ini arah pusingan. Spin. Okey. Katakan awak tengah bawa motor ni, ada kelajuan tinggi, spin sangat tinggi. Okey. Katakan awak sengitkan badan ke kanan. Okey. Sengitkan badan ke kanan. Okey. Ni saya tak lukis orang dia. Orang mungkin ada kat atas ni. Kepala. Motor no lukis. Okey. Pegang handle ni. Okey. Awak sengit badan ke kanan. Jadi apa yang berlaku? Perbuatan sengit badan ke kanan tu akan menghasilkan satu pergerakan pusingan. Okey. Kalau kita tengok bersama moment giroskop kita tadi, ada dua jenis pergerakan pusingan yang ada, satu spin, satu precession. Spin jauh lebih besar daripada precession. Jadi dalam kes ni kita tahu automatik pusingan tayar mesti spin. Yang bergerak perlahan tu adalah precession. Jadi gerakan sengit badan ke kanan tu akan menghasilkan precession. Okey. Jadi boleh bayangkan kita sengit badan kanan, dia pusingan kita macam mana? Pusingan bila sengit badan ke kanan, bentuk dia macam tu. Betul? Kita sengit badan ke kanan. Okey. Jadi kalau pusingan macam ni, arah precession tu agak ke mana? Ke depan, ke belakang? Ataupun masuk dalam ataupun keluar daripada skrin ni? Ke depan. Ke depan. Ke dalam. Belakang. Dia akan masuk dalam skrin. Okey, sebab berdasarkan tangan kita lagi sekali, pusingan akan diberikan oleh jari yang lain, ibu jari akan menunjukkan arah dia. Dia akan masuk ke dalam. Bila kita sengit badan ke kanan. Okey, masuk dalam. Jadi nak lukis masuk dalam susah, saya buat macam ni. Okey, masuk ke dalam. Ini adalah arah precession. Okey, masuk ke dalam. Okey, sekarang kita dah tahu dua vektor. Spin dah tahu, precession pun dah tahu.
gunakan kita punya tangan kanan, bagi saya arah momen yang terhasil. Kita tahu arah spin, iaitu pusingan tayar. Kita tahu dalam sistem ni kita bagi pergerakan ke kanan, kita sengit badan ke kanan, okey, iaitu arah station kita. Sekarang daripada dua ni, gunakan tangan kanan kita ni, bagi saya arah momen yang terhasil. Ke belakang. Ke atas. Keluar. Atas. Ke atas. Okey, kita boleh guna tangan kita, kita ikut arah yang ada tu. Jadi spin ke sini, jadi jari telunjuk kita ke sini. Precision masuk ke dalam. Okey, masuk ke dalam. Jadi ibu jari kita akan masuk ke dalam skrin. Jadi movement akan jadi naik ke atas. Tak nampak doktor. Tak nampak dah. Tak nampak apa? Tangan doktor ke depan sangat. Cuba tarik ke belakang sikit doktor. Nampak jari? Nampak? Apa yang tak nampak tu sebenarnya? Nampak? Sekarang nampak. Apa tadi doktor letak? Dia ujung daripada gambar ni dah tak nampak. Oh ya ke? Ujung Okey. sangat. Sekejap Tangan doktor yang dia orang tak nampak doktor. Oh, tangan saya yang tak nampak. Ingat saya tak nampak skrin tadi. Okey, nampak? Ini mengganggu betul. Okey. Belum. Nampak doktor, handsome nampak. Nampak Okey. Okey, ni tangan. Okey, sekarang Baru nampak. Tak nampak doktor, tak nampak. nampak? Nampak. Nampak Nampak. Okey. Saya merujuk saya punya skrin. Awak kena buat benda yang sama, rujuk awak punya skrin. Okey. Sekarang kita punya spin diberikan oleh ni, jari telunjuk. Okey, jadi arahkan jari telunjuk ikut arah spin. Okey. Precision akan diberi oleh ibu jari. Jadi sengitkan ikut arah ibu jari. Dalam kes ni precision masuk ke dalam skrin. Jadi bagi saya dia akan menuju pada arah kamu lah. Okey. Betul? Jadi momen yang terhasil kalau ikut kita punya slide ni akan diberi oleh jari tengah ni. Dia akan naik ke atas. Betul? Semua nampak benda yang sama? Apa yang awak nampak saya buat ni dia terbalik, terutama untuk arah precision lah. Betul. Nampak. Semua dapat Betul. Okey, arah momen gyroskop naik ke atas. Okey. Betul, semua dapat benda tu Jangan pergi guna jari tangan kiri pula. Terbalik. Okey, pakai tangan kanan. Semua dapat Okey. Jadi semua dapat arah momen gyroskop naik atas. Okey. Dah dapat arah momen gyroskop naik atas. Jadi arah pusingan yang terhasil sebenarnya arah mana? Kita pakai balik kita punya pusingan tangan kanan ni ataupun orang panggil corkscrew rule. Okey. Jadi momen arah atas, jadi pusingan dia macam mana? Pusingan macam tu, betul? Kalau saya lukis kat sini, pusingan dia macam Lawan jam. lawan jam pandang dari atas, betul? Betul. Betul. Okey. Semua nampak benda yang sama Okey, jadi cuba awak bayangkan ni mengikut pengalaman masing-masing ni, awak bawa motosikal ataupun basikal, awak bawa dengan kelajuan tinggi ni, sengit badan ke kanan, akan terhasil momen gyroskop yang akan menyebabkan motosikal dan juga awak pergi arah kiri. Sebab momen gyroskop ni menyebabkan pusingan lawan jam ataupun bergerak arah kiri. Betul? Betul tak? Betul. Betul? Betul. Betul Adakah itu yang terhasil? Adakah itu yang terjadi dalam dunia nyata? Siapa-siapa rider kat sini boleh jawab bagi pihak kawan-kawan yang tak pernah naik basikal contohnya. Okey. Tak. Bawa motor ataupun bawa basikal, sengit badan kanan, awak dan juga motor pergi ke kiri. Betul ke je macam tu? Tidak. Tak pernah terjadi macam tu kan? Okey. Tapi macam mana ni? Persamaan kata patutnya pergi kiri. Dia tinggal kat Ada doktor balik. Terbalik. Direction ni kot. Kenapa terbalik? Kalau Dia kita ke kanan, dia akan pergi ke kiri. Diseimbangkan oleh berat. Assume. Assume. Actual Okey. opposite kan? Saya suka maksud assume tu.
Assume. Assume. Assume ni cikgu saya beritahu lah, kalau awak assume as you and me is in fire, okay? Tak boleh pakai, okay? Jadi apa yang berlaku kat sini? Adakah persamaan salah? Persamaan tak salah. Adakah dunia nyata salah? Tak. Okay? Kalau ada pertentangan antara persamaan dan dunia nyata, awak kena pastikan bahawa dunia nyata sentiasa betul. Okay? Jadi persamaan pun takkan salah kan? Okay? Jadi apa yang salah ni? Pemahaman kita tentang persamaan tu salah. Kenapa saya cakap pemahaman kita tentang persamaan ni salah? Dalam kes ni, apa yang ada dulu? Spin ada dulu. Okay, macam saya cakap tadi, untuk ada kesan momen gyroscope, yang ini mesti ada. Kalau spin tak ada kesan momen gyroscope secara fizikal. Okay, jadi spin ada dulu. Jadi kalau kita nak tulis persamaan dia, macam mana? Jadi persamaan dia bentuk dia macam ni. Spin ada dulu. Okay, benda yang berat, pusing kelajuan tinggi. Okay, yang ini ada dulu. Lepas tu apa yang ada? Kita tambah apa dalam persamaan ni? Kita tambah precession. Ini yang kedua. Jadi apa yang berlaku persamaan tu dah jadi macam ni. Spin, cross product precession, dia akan hasilkan moment. Okey. Ya, apa masalahnya? Masalahnya adalah kita dah terbalikkan persamaan ni. Persamaan ni ada bukan kali biasa ni, ni cross product. Okey. Kali biasa ada antara I dan precision ni kali biasa. Tak kisah nak kali precision kali I juga ataupun I kali spin juga, spin kali I juga, tak ada masalah. Tapi yang tengah-tengah antara precision dan spin ni cross product. Cross product maksudnya apa? Maksudnya dia sangat sensitif terhadap susunan. Kalau kita susun precision cross spin, moment hasil akan positif. Ataupun sebenarnya dia ikut kita punya arah tangan ni. Ini adalah ikut persamaan ni. Bila kita terbalikkan je, moment yang terhasil akan negatif. Dia terbalik daripada apa yang kita dapat daripada rajah tu. Okay? Itu sebab dalam dunia nyata, tak pernah lagi kita bawa motosikal ke depan, sengit pandang kanan, momen gyroscope akan tolak kita ke kiri. Dia akan tolak kita ke kanan. Okey, sebab apa? Arah momen yang terhasil sebenarnya ke bawah. Okey, arah momen yang terhasil sebenarnya ke bawah. Terbalik daripada kita punya tangan. Boleh? Boleh faham Jelas Itu sebenarnya yang berlaku. Okey. Tak faham doktor, tak faham. Tak faham? Okey. Perlukan beberapa hari untuk digest ni doktor. Mula balik yang part negatif tadi doktor. Yang part negatif, okey. Saya bagi susunan Doktor, yang positif. ada contoh lain selain motosikal ke doktor? Contoh lain selain motosikal. Ya, ini yang paling senang faham sebenarnya. Kalau saya bagi contoh gasing lagi tak faham. Okey. Negatif yang tadi. Saya bagi arah yang positif. Arah yang positif tu akan ikut persamaan ni. Contohnya, macam mana? Kita ada precession, spin. Dia pusing macam ni, positif. Okey. Maksudnya kalau precession cross spin akan dapat positif omega ataupun ikut kita punya tangan ni. Kalau susunan dia terbalik, negatif. Okey. Kalau dan kita kena ingat dalam sistem yang ni ada dulu, betul? Spin ada dulu. Jadi kalau kita ada benda yang berputar, berat, haju tinggi, kita bagi precession, moment terhasil negatif. Negatif maksudnya arah terbalik daripada M yang kita ada. Maksudnya dia kesan arah negatif. Arah terbalik. Boleh faham Ini ada dulu, spin ada dulu. Kita tengok apa yang datang selepas tu. Kalau datang selepas tu adalah moment. Dan datang selepas tu adalah moment. Jadi precession yang terhasil adalah positif. Sebab apa? Dia ikut arah pusingan ni. Okey, dia ikut arah positif ni. Dia precession yang terhasil akan positif. Positif maksudnya dia ikut arah yang ni. Ini arah positif. Precession. Ikut arah kita punya tangan tadi. Jelas Bila terbalik je, negatif. Okey. Kalau kita ada spin, lepas tu diikuti oleh precession, macam kes motor tadi tu, momen terhasil akan negatif. Sebab apa? Dia pusingan dia terbalik. Okey? Jelas Boleh? Okey, bagi siapa-siapa yang tak pernah bawa motor apa semua kan. Terutama yang tak pernah tengok GP ke sebagainya, awak boleh tengok sendiri.
Bila dia sengit badan ke kiri, dia akan ke kiri. Bila sengit badan ke kanan, dia akan ke kanan. Jadi motor ni, bila dia sengit badan, disebabkan dia mempunyai inersia yang besar, dia tak perlu sengitkan steering pun. Okey, sengit badan je. Okey, dalam kes ni dia nak belok ke kiri, dia sengit badan ke kiri, motor ke kiri. Sengit badan ke kanan, motor ke kanan. Okey? Boleh? Okey. Siapa tak percaya tak apa, balik ni boleh cuba. Okey? Untuk menjimat masa, kita pergi eksperimen kedua. Balancing. Boleh? Boleh. Okey. Untuk eksperimen kedua ni, bagusnya kalau kita boleh balance turbine ke apa semua kan, baru mencabar kan. Tapi jangan risau sangat, untuk makmal ni dia punya test rig dia simple je. Okey. Tapi konsepnya masih sama. Kita nak imbangkan rotor ataupun shaft ataupun benda yang berputar. Okey. Kita ada dua kes keseimbangan, satu keseimbangan statik, satu keseimbangan dinamik. Okey. Apa beza dua ni? Tengok nama pun dah tahu. Keseimbangan statik maksudnya dia seimbang masa dia statik. Okey. Statik tu apa? Siapa boleh jawab? Statik maksudnya apa? Gerak. Tak bergerak. Okey. Maksudnya dia seimbang masa dia tak bergerak. Okey. Kita ada benda yang boleh putar. Kalau putar dia lepas, dia berhenti kat situ. Itu maksudnya dia seimbang secara statik. Kalau pusing dia lepas, dia patah balik satu kedudukan. Pusing lagi, dia patah balik kedudukan yang sama juga. Itu maksudnya dia tak seimbang secara statik. Tapi kalau kita pusing dia lepas, dia duduk kat situ, pusing lagi, lepas duduk lagi tempat yang baru pula, maksudnya dia seimbang secara statik. Okey. Keseimbangan dinamik pula, dinamik maksudnya dia bergerak. Okey. Suatu yang seimbang secara statik tak semestinya seimbang secara dinamik. Okey. Untuk keseimbangan dinamik ni ataupun benda-benda yang tak imbang bila dia bergerak ni, kita hanya nampak dia tak imbang bila dia bergerak. Bila dia tak bergerak, kita tak nampak pun dia tak seimbang. Tapi bila dia bergerak, berputar, baru kita nampak. Makin laju dia berputar, makin kuat ketidakseimbangan tu, makin kuat daya tak imbang yang ada. Okey. Jadi itu sebenarnya yang kita nak tengok dalam eksperimen ni. Okey. Jadi sikit teori yang terlibat. Untuk keseimbangan statik ni simple je. Kalau kita ada contohnya ada satu jisim pada jari tertentu dan kita tahu jisim ni berputar pada katakanlah titik O ni atau pin ni. Okey, dia berputar, putar. Jadi bila berputar maksudnya pergerakan dia pergerakan melengkung, betul? Jadi kita tahu di dalam dinamik awak dah belajar ni, siapa yang lupa tu mungkin sengaja melupakan. Okey, kita akan ada dua pecutan yang terlibat untuk jisim ni. Satu pecutan tangent, satu pecutan normal. Apa persamaan pecutan tangent? Alpha R. Pecutan normal, omega kuasa 2 R. Okey. Dan kalau kita kata jisim ni bergerak dengan laju yang malar, jadi apa yang berlaku? Alpha akan jadi kosong. Okey, jadi pecutan tangent tak ada, yang tinggal hanyalah pecutan normal. Dan kita tahu Pak Cik Newton bagi tahu F sama dengan MA. Okey, jisim kali pecutan. Jadi dalam kes ni bila laju malar, pecutan yang tinggal hanyalah pecutan normal. Okey, jadi daya yang terhasil adalah M kali AN. Arah dia akan ikut arah pecutan. Okey, jadi kita akan ada F sama dengan MA iaitu M kali dengan omega kuasa 2 R. Okey. Ini adalah daya tak imbang yang terlibat. Okey, daya ni yang bertindak pada shaft yang menyebabkan dia tak imbang. Macam mana nak imbangkan dia? Kalau kita ada satu jisim macam ni, M, R, berpusing. Agak-agak macam mana nak imbangkan dia? Cara yang paling senang. Siapa ada idea macam mana nak imbangkan? Apa dia kata? Macam mana nak imbangkan jisim ni bila dia berputar pada Kurangkan R tu. kurangkan R. Masih lagi tak seimbang. Kecuali kalau R tu kosong memang seimbang lah. Letakkan jisim dengan jari yang sama pada opposite dia. Okey, yang itu cara yang terbaik. Okey. Jadi bila kita buat macam ni, apa yang berlaku? Jisim yang asal akan bagi kita daya F contohnya, iaitu sama dengan M omega kuasa 2 R.
jisim yang kita tambah ni akan bagi kita F yang sama. M omega kuasa 2R, bila apa yang berlaku dia akan cancel. Ataupun penjumlahan daya sama dengan kosong. Pada mana? Pada titik ataupun pada paksi putaran. Okey, penjumlahan daya sama dengan kosong. Boleh Okey. Jadi dalam kes ni, kalau kita ada satu jisim tak imbang, kita tambah lagi satu, dia akan seimbang. Sebab apa? Penjumlahan daya sama kosong pada paksi putaran. Okey. Simple. Katakanlah kalau kita ada lebih daripada satu jisim, apa yang berlaku? Ada M1, M2, ni R1, R2, M3 contohnya. Ni R3. Okey. Dalam kes ni, setiap satu ni akan bagi kita daya. Ni M1, omega kuasa 2, R1. Okey, yang ini pula F2, M2, omega kuasa 2, R2. Yang ini pula F3, M3, omega kuasa 2, R3. Okey, semuanya akan bertindak pada paksi putaran. Jadi untuk pastikan seimbang, apa yang perlu berlaku? Penjumlahan daya, iaitu F1 campur F2 campur F3 mesti sama dengan kosong, baru seimbang. Betul? Okey, baru seimbang. Seimbang secara apa? Ini adalah keseimbangan secara statik. Okey, bila penjumlahan daya sama kosong, seimbang secara statik. Ataupun kalau kita nak tulis persamaan dia, masukkan balik M1 omega kuasa 2R, 1 campur M2 omega kuasa 2, R2 campur M3 omega kuasa 2, R3 sama dengan kosong. Okey, dan kita tahu daya-daya ni semua adalah vektor. Vektor tu maksudnya apa? Maksudnya kuantiti yang ada magnitude dan juga arah. Okey. Setiap F ni dia ada magnitude dia. Diberi oleh M kali omega kuasa 2 kali R. Arah dia diberikan oleh anak panah ni. Okey, jadi semuanya akan ada magnitude dan arah masing-masing. Jadi semua ni adalah kuantiti vektor. Dan kalau kita tengok di sini, disebabkan semuanya melekat pada paksi yang sama ataupun shaft yang sama, okay, semua akan bergerak dengan omega yang sama. Okay, jadi omega akan sama untuk M1, M2, M3. Jadi omega ni semua sama. Jadi boleh dibuang daripada persamaan. Jadi akhirnya apa yang akan terhasil? Untuk penjumlahan daya sama dengan kosong ni ataupun penjumlahan tiga-tiga kuantiti ni dia akan boleh ditulis sebagai M1 kali R1 campur M2 kali R2 campur M3 kali R3. Dia akan sama dengan kosong. Okey. Ini adalah tambah antara kuantiti vektor. Okey, bila kita tambah kuantiti vektor maksudnya dia berbeza dengan penambahan nombor yang biasa. Contoh kalau kita tambah 1 campur 2 campur 3, ini dapat 6. Tak ada masalah. Tapi dalam kes ni kita tambah secara vektor. Apa beza tambah secara vektor ni? Contoh kalau saya ada vektor A sama dengan 1 contohnya. Kita orang bagi nombor yang senang sikit lah. 3 contohnya. Vektor B sama dengan 4. Okey. Hasil tambah vektor A campur vektor B ni akan bersama dengan 5. Okey. Kenapa jadi macam tu? Kita tambah dia secara vektor. Okey. Ini adalah vektor A campur vektor B. Dia sama dengan 5. Okey, dan disebabkan ni sudut tepat, kita boleh guna teorem Pythagoras ataupun segitiga untuk dapatkan berapa panjang vektor A campur B ni. Okey, ini adalah penamaan secara vektor. Ataupun kalau tak nak buat secara trigo macam ni ataupun guna rumus segitiga macam ni, kita boleh buat macam yang awak biasa buat dalam kelas mekanik mesin, leraikan dia pada paksi X dan Y. Jadi akan ada M1 R1 X. Okey. Campur M2 R2 X. Campur M3 R3 X sama dengan kosong. Dan persamaan kedua M1 R1 Y. Campur M2 R2 Y. Campur M3 R3 Y sama dengan kosong. Okey, jadi kita leraikan pada paksi X dan Y. Macam nak leraikan? Kalau kita tahu sudut ni, kita boleh leraikan vektor A dan B ni pada komponen X dan Y. Okey, ni pun dah belajar dalam statik. Macam nak leraikan vektor pada paksi X dan Y. Okey, jadi untuk kes keseimbangan statik,
kita akan pastikan penjumlahan daya sama dengan kosong. Penjumlahan daya ni kat mana? Dekat paksi putaran ataupun shaft tersebut sama kosong. Dan ni akan sama dengan penjumlahan vektor MR untuk semua daya yang terlibat, untuk semua jisim yang terlibat, dan dia akan sama dengan kosong. Kalau kita boleh pastikan penjumlahan vektor MR sama kosong, sistem tersebut akan seimbang secara statik. Okey, sistem tersebut akan seimbang secara statik. Maksudnya, kalau kita pusing dia pada shaft tersebut, lepaskan, dia akan berhenti, tak akan pusing. Okey, pusing lagi pada kedudukan lain, dia akan berhenti kat situ, tak pusing lagi. Okey, bila kita ada sistem yang macam tu, maksud kita tahu dia seimbang secara statik. Boleh Okey. Untuk kes yang kedua, keseimbangan dinamik. Okey, apa beza keseimbangan statik dengan dinamik tadi? Kita boleh ada benda yang sama macam ni. Kalau saya malas nak lukis, saya pakai benda yang sama. Okey, kita boleh ada 3 jisim yang sama, tapi jisim ni tak berada pada satah yang sama. Apa maksud tak ada pada satah yang sama? Kalau saya lukis shaft ni dalam 3D, dia mungkin rupa dia macam ni. Shaft, okey, M1 mungkin kat sini. Susah sikit lukis. Okey, M1, R1, okey. M2 mungkin kat tengah-tengah. Okey. M3 dekat ujung ni satu. Jadi apa yang kita nampak ni adalah pandangan dari depan ni contohnya. Okay, kita pandang dari depan, jadi kita nampak macam ni lah. Seolah-olah macam semua pada satu satah, tapi sebenarnya dia pada satah yang berbeza. Okay? Jadi M3 pada satah dia sendiri, M2 pada satah dia sendiri, M1 pun pada satah dia sendiri. Okay? Semua berada pada satah yang berbeza. Okay? Jadi dalam kes ni, untuk keseimbangan statik, kita tahu penjumlahan daya iaitu sama dengan penjumlahan vektor MR mesti sama kosong. Ini untuk seimbang secara statik. Tapi untuk seimbang secara dinamik, penjumlahan MR sama kosong saja tak cukup. Okay, kita kena pastikan bila kita punya jisim-jisim ni berputar, shaft tersebut juga tak akan mengalami moment. Okay, jadi kita tahu setiap satu jisim ni akan hasilkan daya. Ni F1, sini ada F2, sini F3. Okay. Kalau kesemuanya pada satu satah yang sama, tak ada masalah. Okay, yang ini dah cukup. Penjumlahan MR sama kosong dah cukup. Tapi disebabkan dia berada pada satah yang berbeza, kita kena pastikan penjumlahan moment pun sama dengan kosong pada shaft ni. Kalau penjumlahan moment tak sama dengan kosong, apa akan terjadi? Shaft ni akan macam ni, macam dalam animasi ni, dia akan berjoget. Okay. Kenapa dia berjoget ni? Sebab penjumlahan moment tak sama dengan kosong. Okay. Penjumlahan moment tak sama dengan kosong. Walaupun mungkin penjumlahan daya dia sama kosong, tapi penjumlahan moment tak sama kosong, dia masih lagi akan jadi macam ni. Dia akan berjoget. Okay. Jadi untuk keseimbangan dinamik, kita kena pastikan penjumlahan moment sama dengan kosong. Okay. Moment datang dari mana? Moment datang dari daya kali dengan jarak. Okay. Jarak ni adalah jarak di antara satah ni lah. Okay. Contoh kalau kita ambil satah ni sebagai satah rujukan, okay, kita punya reference plate kat sini. Jadi untuk satah kedua ke satah yang pertama ni kita ada D1 contohnya. Ni jarak yang pertama. Okay. Untuk satah yang ketiga ke satah yang pertama ni mungkin kita ada D2. Okay. Jadi ini adalah jarak di antara satah. Boleh Dan kalau kita ganti F ni, kita tahu F tu adalah sama dengan M omega 2R. Kita boleh masukkan apa yang kita dah tahu tadi, okay, kali dengan jarak antara satah. Dan macam biasa kita tahu omega sama untuk semua jisim ni. Jadi sebutan untuk omega boleh dibuang. Contoh kalau saya guna persamaan yang ini, okay, jadi kita punya penjumlahan moment akan sama dengan penjumlahan moment ataupun datang daripada
F1 kali D1 campur F2 kali D2 campur F3 kali D3. Dalam kes ni kenapa kita ada 3 daya? Sebab kita ada 3 jisim, M1, M2, M3. Jadi setiap satu akan bagi kita satu FD. Dan kalau kita gantikan F ni apa? F ni adalah sama M omega kuasa 2 R. Okay, jadi kita dapat okay, yang ni akan jadi M1 omega kuasa 2 R1 campur M2 omega kuasa 2 R2 campur M3 omega kuasa 2 R3. Macam tadi juga, moment adalah vektor, jadi semua ni adalah vektor. Jadi penyembahan ni adalah penyembahan vektor sebenarnya. Dan disebabkan semua jisim-jisim ni bersambung pada syaf yang sama, jadi pusingan dia adalah omega yang sama. Jadi bila omega yang sama, kita boleh buang sebutan omega tu. Okay, saya tinggal D kat sini ya. D1, sini D2, D3. Jadi apa yang berlaku? Penyembahan moment ni akan sama dengan penyembahan vektor M omega, M RD. Okay, dia akan sama dengan penyembahan vektor MRD. Boleh ya? Okay. Untuk penyembahan vektor ni sama juga macam tadi. Kita boleh buat secara grafik ataupun kita boleh leraikan pada posisi X dan Y. Okay. Ataupun kita boleh guna kertas graf pun boleh, tak ada masalah. Okay. Untuk siapa-siapa yang macam blur-blur apa yang saya masukkan tu. Okay. Contoh kalau kita ada vektor A campur vektor B. Okay. A campur B diberikan oleh vektor ni. A campur B. Okay. Dia mesti mula di mana A mula, habis di mana B habis. Okay. Ini tambahan secara vektor. Okay. Kalau kita ada lebih daripada 2 vektor, contohnya A, B, C contohnya. Okay. Jadi A campur B campur C akan bagi kita vektor ni. Okay. Sama juga. Mula di mana A mula dan dia akan habis di mana C habis. Okay. Jadi apa yang saya buat ni adalah kaedah secara grafikal. Okay. Secara grafikal. A campur B campur C. Okay. Dalam contoh kita tadi, kita kata untuk keseimbangan secara statik, okay, keseimbangan statik, kita kata penjumlahan vektor MR sama kosong, betul? Okey, penjumlahan vektor MR sama kosong. Contoh kalau kita ada 3 jisim, MR1, MR2 contohnya, okey, vektor MR1, vektor MR2. Kalau kita kata okey, untuk seimbangkan ni kita tambah vektor MR3 ataupun tambah jisim 3 untuk pastikan dia seimbang. Apa yang berlaku? Vektor MR3 tu mestilah dari sini ke sini. Dia adalah MR3. Okey, apa beza dengan yang atas ni? Yang atas ni kita buat penambahan secara vektor. Untuk yang bawah ni kita nak pastikan penjumlahan vektor tu, jumlah vektor MR mesti sama kosong. Sama kosong maksudnya bila kita tambah 3-3 ni, MR1 campur MR2 campur MR3, dia akan patah balik pada kedudukan asal. Okey. Kata kita bayang kita berada pada titik ni, MR1 tolak kita ke sini. MR2 tolak kita pula ke sini. MR3 supaya pastikan penjumlahan MR sama kosong ataupun sistem tersebut seimbang secara statik, dia akan tolak kita balik pada kedudukan asal. Itu sebab dia seimbang, tak bergerak. Okey, secara statik. Sama juga kalau kita tengok keseimbangan dinamik. Okey, saya punya tulisan semakin buruk setiap tahun. Okey. Ini disebabkan penggunaan komputer yang terlalu banyak. Okay, penjumlahan MRD sama dengan kosong. Okay, sama juga kita ada vektor MRD. Jadi boleh jadi kita ada MRD1, MRD2, mungkin lebih daripada 3. Okay, MRD3 contohnya. Okay, untuk pastikan dia seimbang, jisim yang kita tambah tu
mesti akan bawa dia balik pada kedudukan asal. MRD4 contohnya. Okay, dia mesti datang balik pada kedudukan asal. Ni baru dia akan seimbang secara dinamik. Okey? Jelas Ni kalau kita buat secara grafikal. Kalau kita tak nak buat secara grafikal, kita boleh leraikan setiap satu MR ataupun MRD yang terlibat pada paksi X dan Y. Okey? Boleh? Ada sebelum soalan? Sampai situ? Okey, boleh. Okey Okey. Saja nak test awak punya intuisi engineer sejati. Okey? Rasa pernah tengok tak ni? Bila awak tukar tayar kan? Okay. Bila kita tukar tayar, walaupun kita kata tayar tu tayar baru, rim baru, benda yang kita tak boleh elak adalah buat balancing dan alignment. Betul? Okay. Saya tak nak sentuh alignment, saya cerita pasal balancing je. Masa kita buat balancing, dia akan pakai, bukan kita buat lah, kita tengok mekanik tu buat ataupun tak tahu pun, tahu-tahu dia kata dah siap je. Okay. Biasa dia akan pakai mesin yang macam ni, lebih kurang. Okay. Dia akan letak tayar kita atas shaft ni, okay, diikat, lepas tu dia tekan tahap benda tak, dia akan gerakkan kita punya tayar. Okey. Lepas tu komputer ni akan keluarkan nombor-nombor tertentu, dia tengok nombor-nombor tu, okey, tengok jisim timah yang sesuai, okey, dan dia akan letak pada kedudukan yang diberikan oleh komputer ni. Okey, agak-agak ini dia buat proses keseimbangan yang mana? Statik ke dinamik? Dinamik. Okey. Sebab apa dinamik? Sebab dia berpusing pada Keseimbangan yang berputar, ya. Dia ada Okey. putaran. Ya. Sebab kita tengok dia akan tekan switch tu, lepas tu shaft ni akan berputar, tayar tu akan berputar kelajuan tinggi, betul? Okey. Ya. Kita tak pernah tengok lagi mekanik tu bila dia nak seimbang tayar kita, apa dia buat? Dia pusing, dia lepas. Lepas tu dia tengok. Pusing, lepas, tengok. Tak ada, tak pernah buat lagi. Okey. Apa yang dia buat? Dia letak atas mesin ni, pusing dengan kelajuan tinggi. Lepas tu daripada nilai-nilai yang diberi ni, dia akan letak jisim yang boleh imbangkan tayar kita ni. Okey. Jadi apa yang dia buat adalah keseimbangan dinamik. Kita nak betulkan keseimbangan dinamik untuk tayar ni. Sebab apa dia terus lompat ke sini, dia tak buat keseimbangan statik? Kenapa? dia nak lebih accurate. Nak lebih accurate. Bukan. Sebab dia tahu satu benda, iaitu bila tayar ni seimbang secara dinamik, dia confirm seimbang secara statik. Tapi benda yang seimbang secara statik tak mestinya seimbang secara dinamik. Belum pasti lagi. Okay? Itu sebab dia terus buat shortcut je, seimbang secara dinamik terus. Bila dia seimbang secara dinamik, maksudnya dia seimbang bila berputar, dia mesti seimbang walaupun tak berputar. Boleh? Okay? Itu sebenarnya yang berlaku. Dan jisim-jisim tersebut dia akan letak pada biasanya dua satah yang berbeza sini. Okay? Biasa dia akan ada dua tempat, satu kat sini, satu lagi mungkin kat dalam sini, jadi akan ada dua satah tu sebenarnya. Okay? Ada dua nilai ni, dua satah. Okay? Dan jejari dia, biasa dalam kes ni jejari dia dah ditetapkan, dia ada tempat yang tertentu nak letak, tapi jisim dia boleh berubah. Dan juga sudut pun boleh berubah. Okay? Jadi itu yang awak akan buat dalam eksperimen kedua. Okay? Nanti boleh tengok video tu, tengok dia punya test setup macam mana. Akan ada video untuk keseimbangan statik dan juga keseimbangan dinamik. Asalnya ni adalah awak punya lab sheet. Okay? Tapi disebabkan kita ada kumpulan yang banyak, saya rasa tak menarik kalau semua kumpulan buat data yang sama. Okay? Jadi apa yang saya ubah sini adalah awak punya sudut akan bergantung pada kumpulan. Okay? Sudut akan bergantung pada kumpulan. Sudut yang asal ni masih sama. Okay? Tapi kita akan tambah sudut beta. Okay? Untuk sudut yang diberi ni. Okay? Berapa banyak beta yang awak akan tambah bergantung pada kumpulan. Dari kumpulan A sampai Q, okay, A ni maksudnya A1 dan A2, B dan B1, B2 dan seterusnya. Okay? A akan tambah kosong, tak tambah apa-apa. B akan tambah 10 kat sini. Jadi sudut dia dah jadi 110, sini 320, sini 200, kat sini 280, sini 190. Okay? Dan seterusnya. Jelas Jadi setiap kumpulan akan ada data masing-masing. Doktor, ulang lagi sikit tu.
Okey, contoh grup A dia akan pakai sudut ni 100 campur beta. Beta dia berapa? Kosong. Jadi maksudnya dia pakai nilai ni lah. 100, 110, 190, 270, 180. Itu untuk grup A. Untuk grup B, contohnya dia kena tambah beta 10. Jadi maksudnya sudut yang dia akan pakai sini adalah 110. Sini 320. Sini 200. Kat sini pula 280. Sini 190. Okey, jelas Dan seterusnya. Jelas. Ya. Untuk jisim sama, tak ada masalah. Okey, untuk sudut dia lain. Untuk setiap kumpulan sudut yang lain. Jadi pastikan awak guna data untuk kumpulan masing-masing. Boleh? Boleh Jelas, doktor. Okey. Boleh. Jadi untuk eksperimen kedua ni dia sebenarnya banyak pengiraan. Kalau kita buat makmal secara face to face senang. Kenapa saya cakap senang? Sebelum buat eksperimen tu awak kena kira dulu. Kira semua nilai MR ni, berapa nilai dia, berapa nilai MD yang patut ditambah dan sebagainya. Lepas tu dah kira MD ni, kira pula berapa MA. Dah habis kira ni semua, nak tahu apa awak kira tu betul tak betul, pergi dekat test rig tu, letak jisim dan juga jisim MA dan MD yang awak dah kira ni. Kalau dia tak imbang, salah kira lagi sampai dia imbang. Okey, senang. Tapi untuk lab online ni tak boleh nak buat macam tu. Jadi macam mana nak tahu awak kira tu betul tak betul adalah daripada data ni. Okey. Kalau nak tahu betul tak betul senang je. Kita ada kaedah yang berbeza betul. Okey, kita ada kaedah yang berbeza. Satu macam saya sebut tadi graphical. Dia pakai kertas graf ni ataupun nak plot pakai MATLAB pun boleh. Kita ada berapa magnitude dia dan berapa sudut. Okey. Jadi lukis kat situ, tambah vektor tu. Kalau dia patah balik pada tempat mana dia mula, dia seimbang. Okey, ni kaedah grafikal. Kaedah kedua secara leraian pada paksi X dan Y tu ataupun paksi X dan Y lah. Okey. Ini pun akan bagi awak nilai untuk MD dan MA. Kalau dua-dua bagi nilai yang sama, jadi kita tahu jawapan tu betul. Okey, jawapan yang awak dah kira tu betul. Kalau nilai dia tak sama, tak betul. Okey. Jelas? Ada soalan? Doktor, Ya. nilai mass dia pakai pound lah. Saja. Ni mass dia pound, jejak didik dalam inch. Tak ada masalah pun. Kita pakai standard je lah. Jadi biasa lah. bila sampai sini MD yang awak kira ni pound lah. Sini dalam radius dalam inch lah. Tapi masih lagi sama perjumpaan MR untuk keseimbangan statik masih kosong. Perjumpaan MRD untuk keseimbangan dinamik masih lagi kosong. Sama je. Okey, doktor. Doktor, Ya. kita punya sample calculation nanti, kita kena buat dua-dua method ataupun macam mana, Doktor? Untuk sample calculation, untuk kes ni, buat dua-dua method lah. Sebab kalau awak tak buat dua-dua method, tak tahu pun betul tak betul. Dia macam shock sendiri je. Nak proof dia. Sebab nak proof, Doktor, kan? Yelah, sebab kena proof. Kalau tak, memang boleh kata seorang salah, semua salah lah jawabnya. Jadi setiap kumpulan kena proofkan dia punya jawapan dia betul lah. Dia kena buat dua-dua method. Buat F2F, kita boleh pada mesin tu, pada rig tu. Kalau dalam online, memang tak boleh nak test kat rig. Betul-betul. Kalau face to face senang je. Buat sampai dia balance. Jadi bila dah balance tu, confirm jawapan tu betul. Untuk online ni tak boleh lah. Jadi terpaksa guna kaedah yang beza lah. Okay. Awak pakai graphical dan juga XY ni. Untuk pakai kaedah yang ketiga, pakai kaedah Trigo, tak berapa sesuai. Okay. Kenapa saya cakap tak berapa sesuai? Sebab dalam kes ni kita ada lebih daripada 3 vektor. Ini hanya boleh pakai kalau kita ada 3 vektor. Dalam kes ni lebih daripada 3 vektor, yang ni tak boleh pakai. Jadi ada dua option je. Graphical dan juga XY. Boleh?
Ada soalan? Saya perlu maklumkan bahawa lab report adalah ringkas Betul-betul. dan kedua yang perlu diketahui ialah submission of report tu dah ada link diberikan. Tak tahu doktor dah berapa lama yang dia orang nak perlu submit that report. Saya dah bagi tahu tadi hari Sabtu. Link tu dalam mana je Rahim? Dalam WhatsApp Dalam WhatsApp. untuk dalam WhatsApp. Dia boleh rujuk pada WhatsApp masing-masing. Saya akan bagi juga slide ni dalam WhatsApp. Okey, lepas tu. Doktor boleh berikan tidak marking scheme melalui rubrik yang supaya dia orang boleh score kat mana yang patut marking scheme melalui rubrik yang ada Ya. dalam short report tu. Ada ni. Berdasarkan rubrik short report tu. Short report ni individual Doktor bagi? Ke Betul, individual report. Tapi untuk pengiraan tu awak boleh kira untuk satu kumpulan sama je lah. Sebab data dia sama kan. Terutama untuk balancing tu sama. Cuma saya Graf pun sama juga ada tu. graf Satu group, boleh- satu group boleh. satu tak ada masalah. Cuma bila awak buat discussion, dengan conclusion. conclusion tu pakailah ayat sendiri. Jangan semua sama je. Baik. How about dia punya theoretical table tu Doktor? Theoretical table Perlu tak? tak Perlu kan? Tak perlu. Ni short report tak perlu. Short report tak perlu Perlu. Oh, guna table yang tu je lah. Cuma table yang dalam lab sheet tu. Baik. short report dia hantar bila Doktor? Hari Sabtu saya akan bagi Sabtu. slide ni supaya semua orang tak lupa. Baik Doktor. Okey. Link tu ada dalam WhatsApp. Doktor, kalau short report, dia perlu add on reference tak? Reference dalam kes ni Tak payah tak payah. Letak nama doktor je lah, reference. Boleh Tak payah. Ataupun tak payahlah. Tak payah. Sampai conclusion sajalah. Tak payah. Okey. Boleh? Okey. Boleh doktor. Okey. Kalau tak ada apa soalan lain, saya itu saja untuk sesi briefing ni. Nak tanya soalan lain boleh tanya dalam WhatsApp. Okey. Terima kasih Doktor, semua. slide ni boleh doktor bagi tak yang conteng-conteng ni? Saya akan bagi dalam WhatsApp group lagi. Baik. Okey, supaya semua orang tak lupa kena hantar hari Sabtu ni. Jadi tak ada alasan tak tahu. Okay, Doktor. Thank you. Okey. Thank you Doktor. Alright. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya,